Mercu tanda berpasak tinggi seumpama ini dahulunya menjadi panduan kapal mengenal pasti daratan dari jarak jauh. Seringkali daerah yang memiliki ciri seumpama ini menjadi pilihan untuk dijadikan pelabuhan. Dan kawasan pantai di Santubong ini dikatakan antara kawasan pelabuhan terawal pernah wujud di Sarawak. Di sini pernah menjadi pelabuhan terpenting kerajaan awal Brunei dari abad ke-7 hingga abad ke-13. Di sinilah dikatakan tempat pelabuhan itu dahulu. Kawasan ini dikenali sebagai Batu Buaya mengambil sempena longgokan batuan ini. Petanda ini masih boleh dilihat hingga kini. Inilah daerah Santubong yang dikatakan tempat kelahiran Awang Khalak Betatar, Raja pertama Brunei yang memeluk Islam pada tahun 1370. Dia memeluk Islam di Johor lalu dinikahkan dengan seorang puteri di sana. Setelah itu, dia memakai gelaran Sultan Muhammad. Di sinilah Sultan Muhammad mengasaskan institusi Kesultanan Brunei sejurus selepas dia memeluk Islam. Gunung Santubong mercu tanda daerah terawal kerajaan Brunei. Di kaki gunung legenda ini bersemi bukti peradaban yang terjalin sekian lama. Santubong mempunyai kisahnya sendiri. Di sinilah kerajaan Brunei memulakan pemerintahan Islamnya sebelum ia dipindahkan ke negara Brunei Darussalam yang ada sekarang. Kerajaan Brunei melantik seorang wakil daripada kalangan kerabatnya untuk mentadbir kawasan ini. Seorang daripadanya bergelar Sultan Tengah dan makamnya masih ada di kaki gunung Santubong ini. Siapakah orangnya di sebalik nama Sultan Tengah ini? Sultan yang dimaksudkan ialah Sultan Ibrahim Ali Omar Shah atau Sultan Tengah Sultan Sarawak, satu-satunya sultan yang memerintah negeri Sarawak di zaman Kesultanan Melayu Brunei. Baginda ialah generasi ke-6 dari Sultan Ali Sharif, seorang pedagang dari Arab yang datang ke Brunei dan berkahwin dengan orang tempatan. Dalam perjalanan pulang dari Johor Pahang, Baginda Sultan Tengah Sultan Sarawak telah mangkat di kampung Batu Buaya, terletak kira-kira 1 kilometer dari sini, sebelum jasadnya dibawa ke Santubong untuk dimakamkan. Inilah antara sejarah yang tersirat di sebalik Gunung Santubong. Perubahan zaman merubah peranannya waktu ini. Santubong sebenarnya terletak tidak jauh dari Bandar Kuching. Pada abad ke-19, tamadun perdagangan beralih ke sini. Bandar Kuching hari ini pusat perdagangan dan pentadbiran yang turut menempa nama sebagai Ibu Negeri Sarawak. Ia diasaskan oleh Pangeran Mahkota Brunei pada tahun 1824. Sejak itu, Kuching menjadi pusat perdagangan yang utama menggantikan daerah Santubong dan lidah tanah. Keunikan bandar ini terletak pada sungainya. Peranan sungainya hari ini setanding dengan perhubungan moden yang lain. Malah, terdapat daerah pedalaman yang hanya bergantung kepada perhubungan ini. Bot-bot ini menjadi tarikan pelancong di Bandar Kuching. Ia dikenali sebagai penambang. Aktiviti bot penambang ini diuruskan oleh sebuah persatuan. Kidin Ali, 73 tahun, lebih suku abad menjadi pemandu bot penambang. Dia berasal dari Ladong, jauh di selatan Bandar Kuching ini. Inilah sebahagian pengenalan kepada negeri Sarawak. Ciri muka bumi turut membentuk identiti Sarawak. Ia tampil dengan rangkaian sungai yang terpanjang dan terbanyak di Malaysia. Santubong terletak di tepi laut, sementara Bandar Kuching terletak 30 km dari muara Sungai Sarawak. Sarawak boleh dianggap negeri sungai. Di sini terdapat 55 buah sungai yang boleh dimiliki kapal. Jika digabungkan keseluruhan sungai di Sarawak, jaraknya 33.300 km. Peranan sungai inilah yang membawa pengaruh Islam jauh ke pedalaman. Sejarah kemasukan Islam ke Sarawak berkait rapat dengan sejarah
Kesultanan Melayu Brunei. Kerana sebelum Sarawak dibentuk menjadi sebuah negeri oleh Raja Brooke pada tahun 1841, ia adalah sebuah jajahan di bawah Kesultanan Melayu itu. Sarawak ketika itu hanyalah sebuah kawasan terletak di lembah Sarawak, dan penduduk yang menghuni di pesisiran pantai dan sepanjang sungai yang terdiri dari kumpulan etnik seperti Melayu, Mirik, Melanau, Kedayun, Beliun dan Seru dan sebagainya menjadi kumpulan pertama yang memeluk agama Islam. Penempatan tebing sungai seumpama ini boleh dilihat di sepanjang 100 km menuju ke hulu. Majoriti penduduknya beragama Islam. Yang pasti, kepadatan penduduk lebih ketara di sepanjang sungai ini. Kini pusat pentadbiran Kerajaan Sarawak beralih ke Bandar Baru Petrajaya, terletak di seberang sungai sana, terpisah dari Bandar Kuching di sebelah sini. Senario pemerintahan negeri ini ketika abad ke-19 sesuatu yang janggal berlaku di rantau Melayu lain. Di sungai ini terselit rahsia peradabannya yang agak unik. James Brooke berbangsa Inggeris mengikhtiarkan dirinya sebagai Raja Sarawak pada tahun 1841. Takhta itu diwarisi oleh sepupunya Charles Brooke yang mendirikan astana ini pada tahun 1870. Charles digantikan oleh anaknya Charles Vyner yang mengakhiri pemerintahan beraja ini pada tahun 1946. Dan hari ini, astana ini menjadi kediaman yang dipertua negeri Sarawak. Urusan pentadbiran negeri waktu Brooke mengikut tradisi pemerintahan ala kerajaan Melayu. Dan 75% pegawai tadbir negeri dipilih di kalangan orang Melayu. Kerana itu, perkembangan Islam tidak pernah terpadam walaupun ketika berada di bawah kuasa asing. Kini, di seberang sungai mendepani astana itu bersemi mercu tanda agama. Imbasan sejarah di bawah kuasa kerajaan Melayu Brunei hingga ke kerajaan Brooke menunjukkan perkembangan Islam diberi ruang untuk berkembang. Malah ketika zaman Brooke, di pinggiran sungai inilah lahir tokoh ulama Syekh Osman Sarawak, anak tempatan yang berjaya menempatkan namanya sebagai guru di Masjidil Haram. Deretan kedai di sepanjang jalan India di Bandar Kuching ini sudah berusia lebih 100 tahun. Ia diasaskan oleh saudagar India Muslim yang berhijrah ke sini di abad terdahulu. Dan kelaziman bagi kelompok saudagar India Muslim memperuntukkan sedikit ruangan untuk dijadikan masjid. Inilah Masjid Bandar Kuching, terletak di tengah deretan kedai-kedai ini. Ia dianggap masjid kedua tertua di Sarawak. Dahulu, ia dikenali sebagai Masjid Kling. Sehingga kini, penyelenggaraannya masih ditanggung oleh badan khairat yang terdiri daripada waris pengasas masjid ini. Kebanyakan mereka mewarisi perniagaan kedai kain dan kedai runcit. Sejak lama, masjid ini menjadi tumpuan peniaga dan pengunjung bazar di sini menyempurnakan tuntutan agama. Walaupun kaum India Muslim di Kuching terlalu kecil bilangannya, tetapi peranan mereka jauh daripada apa yang disangkakan. Malah di deretan kedai ini, kaum India Muslim turut mengasaskan sekolah agama formal yang pertama di Kuching. Sekolah ini diasaskan pada 1917 atas nama Madrasah Mursyidiyah mengambil sempena Datuk Hakim Imam Haji Mursyidi Nuruddin. Setelah itu, ia dinamakan Madrasah Al-Islamiyah. Pada tahun 1940, ia didaftarkan sebagai sekolah agama di bawah Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. 17 tahun kemudian, Sukatan Pelajaran mengambil model Madrasah Al-Junid Singapura di samping Madrasah Keluang Johor. Sejak tahun 1981, Sukatan Pelajarannya mengambil model Yayasan Islam Kelantan. Kebanyakan ulama di Sarawak di separuh pertama abad 20 ini menerima pendidikan awal di sini. Inilah antara jasa masyarakat India Muslim di Kuching memartabatkan perkembangan Islam hingga ke hari ini. Dan hari ini, perkembangan tamadun ilmu di Sarawak dilanjutkan dalam wajah baru. Kompleks ini menggantikan usaha yang terbatas di dekad terdahulu.
Inilah kompleks yang menjadi mercu tanda hala tuju pendidikan Islam di Sarawak memasuki alaf baru. Ia tercetus hasil persidangan Majlis Bersama Menteri Islam ASEAN merangka sistem pendidikan Islam bersifat serantau. Di sebalik perkembangan Bandar Kuching hari ini, terselit kisah tamadun awal di Lembah Sarawak yang penuh misteri. Sebelum daerah ini berubah wajah menjadi bandar besar, di setengah bahagian undang-undang rimba masih menjadi pertaruhan. Kenyataan lalu itu hanya mampu disingkap di muzium bersejarah ini. Muzium ini terletak di Jalan Tun Abang Haji Openg, diasaskan oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Di sini, misteri itu kembali disingkap. Inilah contoh ruangan dapur rumah panjang suku kaum Iban dan Bidayuh. Pasu ini digunakan untuk menyimpan arak yang diperbuat daripada beras. Peradaban mereka dipengaruhi usaha meraih rezeki melalui tanaman padi huma dan memburu. Tetapi gambaran sebenar terletak di ruangan tamu ini. Alat pertahanan diri menjadi hiasan kebanggaan. Dan sudah menjadi budaya, nilai seorang lelaki terletak pada kepahlawanannya. Dan ukuran keberanian diukur daripada jumlah kepala manusia yang berjaya dipenggal. Dan bukti bergantungan ini simbol pengiktirafan terhadap kehandalannya. Apabila seorang Iban berjaya memenggal kepala manusia, barulah dia layak berkahwin. Itulah hakikat berlalu. Hari ini yang tinggal hanya tarian keperwiraan menggantikan kenyataan lampau. Dan jika menelusuri jauh ke pedalaman hari ini, perubahan cara hidup telah nampak ketara. Di Bandar Serian, ke selatan Bandar Kuching, suasana baru membentuk kehidupan masyarakat pedalaman. Kehidupan sara diri diganti dengan urus niaga berpusat di pasar penjajah Serian. Hari ini pengaruh Islam telah berkembang hingga ke daerah pedalaman ini. Ada 26 suku kaum asli di Sarawak. Kaum Iban dan Bidayuh paling menonjol berbanding suku kaum lain. Namun majoriti penduduk Sarawak ialah Iban, manakala Bidayuh dianggap kelompok terawal mendiami negeri ini. Selain Iban dan Bidayuh, terdapat suku kaum Kayan, Kenyak, Penan, Kelabit, Murud, Kedayan, Bisayah dan Melanau. Dahulu, mereka hidup berkelompok, tiada kepentingan berhubungan antara satu sama lain. Hari ini, segalanya berubah. Semakin jauh ke pedalaman, penempatan penduduk semakin berkurangan. Tetapi yang pasti, penghidupan rumah panjang masih lumrah di daerah ini. Konsep rumah panjang boleh dianggap perkampungan di bawah satu bumbung. Lazimnya waktu pagi seumpama ini, kaum lelaki keluar bercucuk tanam atau memburu, manakala wanita dan kanak-kanak berurusan di rumah. Kehidupan sara diri berasaskan tanaman padi huma, satu daripada ciri tradisi masyarakat Iban. Di sini penduduknya masih kekal dengan tradisi turun-temurun mereka. Kebiasaannya, sebuah rumah panjang menampung 15 hingga 30 keluarga. Kelompok Iban contoh kepada kehidupan turun-temurun rumah panjang berpegang kepada fahaman anamisme. Semakin jauh menyusuri pedalaman daerah Serian ini, lain pula perkembangannya. Di sini sudah terdapat surau di perkampungan kaum Bidayuh dan suasana ala rumah panjang sudah tidak kelihatan. Ketua kampung di sini mempunyai jawapan kepada perubahan ini. Mau masuk Islam. Jadi saya gumpul-gumpul orang, tanya-tanya, orang semua mau masuk Islam. Nah, jadi yang dulu dalam tahun 83 saya memanggil Datuk Muti Sarawak naik sini dulu, masuk Islam semua tuh, yang anak bini masuk semua, kami sampai sekarang tuh masa Datuk Muti, Datuk Kade. Inilah penempatan baru kaum Bidayuh di Sungai Buloh, daerah Serian.
20 tahun dahulu, mereka masih tinggal di rumah panjang. Walaupun seluruh kampung baru ini sudah menerima Islam, tetapi kesenian budaya mereka masih dihargai. Kebanyakan penduduk Bidayuh tertumpu di bahagian pertama Sarawak. Mereka dibagikan pula kepada 9 suku kaum yang lebih kecil. Di serian ini terdiri daripada Bidayuh Besadong. Gelaran kedua kaum Bidayuh ialah Dayak Darat. Ia membayangkan resam mereka yang memilih tinggal jauh dari sungai dan lautan. Di waktu ini, mereka sedang bersiap sedia mengadakan keramaian sempena perayaan selepas menuai. Cuma, cara sambutannya agak berbeza selepas menerima Islam. Di sini, beras daripada padi bukit lazimnya dimasak di dalam buluh seperti memasak lemang. Penduduk di sini sudah meninggalkan budaya memburu binatang liar seperti dahulu. Sebaliknya, mereka beralih kepada memelihara binatang ternakan. Penduduk di sini mula menerima kunjungan pendakwah dari Kuching pada tahun 1974. Hari ini, terdapat 35 keluarga Islam di kampung Bedok Sungai Buloh ini. Kini, menu sajian lauk pauk sewaktu perayaan beralih kepada kambing atau kerbau. Dan peralihan cara hidup ini turut dirasai oleh generasi baru di Sungai Buloh. Kerja gotong royong sudah lumrah sejak turun-temurun. Setiap kali perayaan, masing-masing menyumbang hasil tanaman sekadarnya. Inilah budaya hidup masyarakat Bidayuh berpegang teguh kepada permuafakatan. Remaja ini sedang bersiap-siap untuk menghidangkan makanan selepas solat maghrib. Inilah suasana baru menyambut setiap perayaan di kampung Sungai Buloh. Sekadar majlis doa selamat dan kenduri kesyukuran. Yang tidak beragama Islam turut diundang sama. Di sini perbezaan agama tidak memisahkan jurang serempun sebangsa. Adik kepada ketua kampung tidak menafikan hakikat itu. Kenapa? Karena dari dulu pun adat sama, satu saja. Sekarang sudah berlainan, agama tidak ada pasal. Beginilah kemesraan yang dipupuk dalam kelompok Bidayuh di pedalaman ini. Peralihan kepada peradaban baru tidak menyisih batas persaudaraan untuk terus berkekalan. Dan inilah antara perkembangan yang mendekatkan jurang peradaban antara daerah pedalaman dengan daerah bandar di Sarawak hari ini. Bandar Kuching berperanan mengasaskan perkembangan itu. Malah, ia menjadi contoh awal kepada sebuah peradaban di Sarawak yang mampu merubah wajah waktu dulu kepada tamadun baru. Di tapak asal masjid negeri inilah dahulunya terbina masjid pertama di Sarawak pada tahun 1852. Binaan asalnya daripada kayu. Dan di tapak yang samalah didirikan mercu tanda baru ini pada tahun 1968. Inilah imbasan yang mengiringi kenangan pahit manis menyelami detik yang berlalu. Kerana benih yang dicambah ini tumbuh bersama azam yang dituju.